Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 bagi kursus perakaunan kos. Berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah ke-13 bertajuk analisis kos volume untung or in English cost volume profit analysis. Untuk bahagian 1, ia akan meliputi slide 1 sehingga slide 34. Okey, antara objektif, tajuk-tajuk kecil yang akan diliputi dalam bahagian 1 ialah Basics of CVP Analysis, Contribution Approach, ketiga Graphical Representation of CVP, dan keempat What If Analysis. Manakala tajuk-tajuk kelima sehinggalah tajuk ke-10 akan diliputi dalam Part 2 and Part 3. Okay. Key assumptions of CVP analysis. So, dalam menganalisis cost volume untung, ada beberapa andaian yang akan diguna pakai. Yang pertamanya ialah selling price is constant. So, maknanya harga jualannya adalah kekal mala daripada Januari, Februari sehinggalah ke ujung tahun, Disember. Jadi, tidak ada berlakunya perubahan di dalam harga jualan. Okay. Andaian yang kedua ialah kos-kos adalah linear. So, kos terdiri daripada kos berubah dan juga kos tetap. Kos tetap diandaikan tetap tidak kira pada volume apa sekalipun. So, walaupun ada konteks di mana kita tahu bahawa kos tetap mungkin berubah apabila volume meningkat pada satu tahap ataupun julat relevan. Ini dikenali sebagai kos tetap bertingkat. Tetapi dalam analisis kos volume untung, kita mengandaikan ini tidak berlaku. Maknanya kos tetap akan kekal bergaris lurus sepanjang volume. Okay, begitu juga dengan kos berubah, kita juga mengandaikan bahawa kadar berubahnya adalah tetap. Jadi bila kita membuat garisan ataupun keluk untuk kos berubah, kita dapati bahawa ianya bergaris lurus juga. Jadi contohnya kalaulah katakan kita kata, kalau kita beli bahan mentah pada kuantiti yang banyak, mungkin kita akan dapat diskaun pukal. So, bila kita dapat diskaun pukal, kita akan dapati bahawa harga belian bahan mentah tu dia akan berbeza-beza. Okay? Tapi dalam analisis kos volume untung, untuk membolehkan analisis itu dibuat, kita akan mengandaikan ini tidak berlaku. Dalam lain perkataan, kos berubah, seunit akan kekal sama sepanjang tahun. Okay. Andaian yang ketiga adalah multi-product. Multi-product ni adalah merupakan syarikat yang menghasilkan beberapa jenis produk. Okay, mengeluarkan dan juga menjual lah. So, bila menjual, we are talking about sales mix ataupun campuran produk. So, contohnya syarikat tersebut menjual meja. Of course, meja kena ada kerusi lah. Jadi, kebiasaannya sales mixnya ataupun campuran produknya ialah setiap kali sebuah meja dijual, diikuti dengan 8 buah kerusi. Jadi, satu meja, 8 buah kerusi. So, the sales mix is 1:8. Dan dalam analisis cost volume untung, kita mengandaikan bahawa the sales mix 1:8 tu constant sepanjang tahun. Maknanya takkan berlaku jualan sebuah meja 6 buah kerusi contohnya, ataupun sebuah meja 4 buah kerusi, tak ada. Sebab kita dah mengandaikan, kita dah lock the sales mix is at 1:8. Jadi bila kita lock begitu, barulah analisis boleh dibuat dengan lebih tepat lagi. Alright. Dan yang keempat, in manufacturing companies, inventories do not change. Dalam lain perkataan, units produce is equals to units sold. So, ini adalah merupakan andaian yang terakhirlah dalam analisis cost volume untung. Jadi, setiap kali kita kenal pasti, unit yang dijual ialah sekian-sekian. Katakan unit jualan adalah 300 unit. So, kita tahulah unit pengeluaran juga adalah 300 unit. Ini juga bertujuan untuk memudahkan pengiraan analisis cost volume untung ini. Okay. Basics of cost volume profit analysis. Dalam topik ini, kita akan melihat perkaitan di antara cost, volume dan untung. Sebagai contoh,
Apakah kesan ke atas kos sekiranya volume meningkat? Apakah kos juga akan turut meningkat? Ataupun kos akan kekal pada tahap yang sama? Ataupun kos akan menurun? Okay, kita juga akan melihat perkaitan di antara volume dengan untung. Sebagai contoh, sekiranya volume pengeluaran meningkat, volume jualan juga meningkat, adakah keuntungan akan meningkat? So mungkin ia mempunyai kesan juga dari aspek perkaitan di antara kos dan profit. So sebagai contoh, sekiranya kos meningkat, apakah keuntungan akan menurun? Tapi ia juga bergantung kepada volume, sama ada volume pengeluaran dan juga volume jualan. Jadi ini adalah merupakan antara perkaitan-perkaitan yang kita akan lihat dalam topik ini. Okay. So contoh yang kita akan gunakan adalah contoh racing bicycle company menggunakan penyata pendapatan format sumbangan. So kalau kita masih ingat dalam topik kaedah pengekosan serapan dan kaedah pengekosan marginal, kita dah lihat format fungsian dan juga format sumbangan. So untuk analisis kos, volume dan untung ini, kita akan menggunakan penyata pendapatan yang berasaskan kepada format sumbangan. Okay. So kalau kita lihat item pertama, jualan. Okay, sebanyak 500 bicycle. Nilainya adalah 250,000. Okay. Right, ini maknanya dengan andaian unit yang dijual adalah samalah dengan unit yang dikeluarkan. So kalau kita lihat pula kepada belanja jualan, kita dapati bahawa nilainya adalah 150,000. So andaian maknanya unit yang dikeluarkan ini juga adalah 500. Iaitu unit jualan sama dengan unit pengeluaran. Jadi kalau unitnya adalah 500, yakni unit pengeluaran, maka 150,000 bahagi dengan 500 unit, kita akan dapat kos berubah seunit. So, kos berubah seunit kita 300 lah. Okay. Okay, seperti biasa, format sumbangan, jualan ditolak dengan semua belanja-belanja berubah, kita akan dapat margin sumbangan. So, dalam kes ni, margin sumbangan 100,000. Okay. So, margin sumbangan ini adalah merupakan, kalau kita tengok kat sini, the amount remaining from sales revenue after variable expenses have been deducted. Maknanya bila kita dah tolak bila kita dah tolak kos berubah daripada jualan, so kita akan dapat satu nilai itu adalah margin sumbangan. So dalam kes ni margin sumbangannya adalah positif, kerana ia merupakan lebihan setelah ditolak kos-kos berubah. Tapi kalau dia negatif, bermakna hasil jualan tersebut tidak dapat menampung kos-kos berubah yang ada, maka margin sumbangan akan jadi negatif. So dalam kes ni margin sumbangan positif setelah ditolak dengan kos-kos berubah. So margin sumbangan yang positif ni kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk menampung kos-kos tetap. Okey, jadi kita tolak dengan kos-kos tetap. So dalam kes ni kos tetap adalah 80,000, margin sumbangan adalah 100,000. So again maknanya kita mempunyai margin sumbangan yang mencukupi untuk menampung kos-kos tetap. Malah kita ada lebihan lagi setelah ditolak dengan kos-kos tetap. Jadi dalam kes ini kita mendapat pendapatan bersih yang positif. So kalau kita tengok kat sini, jika margin sumbangan melebihi kos-kos tetap, maka kita akan dapat pendapatan bersih yang positif. Tapi kalau margin sumbangan kita adalah rendah daripada kos-kos tetap, tak cukup untuk menampung kos-kos tetap, maka kita akan dapat pendapatan bersih yang negatif, yakni rugi. Dan ada kemungkinan juga margin sumbangan sama amountnya dengan kos-kos tetap. So maknanya kalau sama amountnya dengan kos-kos tetap, setelah ditolak dengan kos tetap, kita akan dapat untung bersamaan dengan kosong. Untung bersamaan dengan kosong ni maksudnya kita pulang modal. Okay, break even. Okay, so kita reproduce semula. Kita memang untuk kuliah ini kita akan menggunakan penyata pendapatan, format sumbangan.
ya, untuk racing bicycle company. Okay. So ini adalah pada tahap 500. So kalau kita fokus balik ya kepada margin sumbangan, so contribution margin is used first to cover fixed expenses. Any remaining contribution margin contributes to net operating income. So ni seperti yang saya jelaskan tadilah. Maknanya kalau ada lebihan setelah ditolak dengan kos tetap, ya barulah ya kita akan dapat net operating income yang positif lah dalam kes ni. Jadi kita highlight ya, kalau kita jual 500 unit bicycle, okey, nilainya 250,000 ditolak dengan kos-kos berubah, dapat margin sumbangan yang positif. Margin sumbangan yang positif tolak jumlah kos tetapnya hanyalah 80,000. Maka kita akan mendapat keuntungan ya sebanyak 20,000. Okey. So sekarang ni kita hendak memahami dengan lebih detail lagi item-item ya di dalam penyata pendapatan format sumbangan ini. Okay, sales expenses and contribution margin can also be expressed on a per unit basis. Ya, so contohnya kita lihat on a per unit basis. Okay, so kalau kita tengok di sini 150,000 kos-kos berubah, jumlah kos berubah, bahagi dengan, ingat 500 unit tadi? Sebab kita andaikan unit yang dijual 500, unit yang dikeluarkan juga adalah 500. So ini adalah antara andaian ya, di dalam CVP analysis. Okay, so bila kita bahagi dua ni, kita dapatlah 300. So ini adalah merupakan variable expenses per unit. Ya, kos berubah seunit. Okay. So if racing sells an additional bicycle, okay. So kalau kita tengok ni andaian tadi ya, sales maknanya sekarang ni dengan mengandaikan bahawa unit yang dikeluarkan adalah 500, unit yang dijual juga 500. So dia kata kat sini if racing sells an additional bicycle, maknanya unit yang dikeluarkan adalah 501. Okay, unit yang dijual juga adalah 501. Okay, 200 additional contribution margin will be generated. So 200 ni maknanya 500 harga jualan seunit, 250,000 divided by 500 dapat 500. Kemudian 300 ni kita dah kira. Margin sumbangan seunit adalah 100,000 ni ya, 100,000 bahagi dengan 500 juga. Semua kita bahagikan dengan 500. Okey, tak kira sama ada jualan ke pengeluaran ke, andaiannya amountnya sama, yakni 500. So kita bahagi RM100,000 bahagi dengan 500 unit, so kita dapat margin sumbangan seunit. So dikatakan if racing sells an additional bicycle, 200 ya, additional contribution margin will be generated to cover fixed expenses and profit. So jadi kita tengok kat sini 200 additional. Sebab apa? Sebab kalaulah maknanya kita mengeluarkan an additional bicycle 501, kos-kos tetap ni takkan bertambah. Sebab pada tahap 500, okey, kos-kos tetap kita adalah 80,000. Kos tetap dia tidak berubah mengikut volume. Jadi kita andaikan 500, 501, 502 adalah dalam julat relevan yang sama, di mana maksimum kos tetap yang akan dilibatkan adalah 80,000. Jadi kalau kita jual 501 unit basikal, maknanya kos-kos tetap tak perlu tampung dah. Sebab pada tahap 500 pun dah ditampung kos tetapnya. Sebab pada tahap 500 kita memang dah mempunyai margin sumbangan yang positif. Dah boleh tampung maksimum kos tetap kita 80,000. So kalau kita jual 501 an additional bicycle, yang kita akan dapat untuk satu unit ekstra tu ialah RM500 sebab nilai jualan. So bila kita jual basikal tersebut, kita akan dapat duit lah RM500. Duit RM500 ni kita hanya akan guna untuk menampung kos-kos berubah kita. So bila kita dah tolak dengan kos-kos berubah kita akan dapat RM200. So RM200 ni tak perlu tolak apa-apa dah. Tak perlu tolak kas tetap dah. That's it, clean.
Ya. Jadi pertambahan untung untuk yang 1 unit ekstra ni adalah bersamaan dengan margin sumbangan seunit, iaitu 200. So kalau kita nak kira, ya, katakanlah kita nak sediakan penyata pendapatan untuk unit jualan 501, unit pengeluaran pun 501, maka untung yang kita akan dapat, ya, maknanya offhand tanpa kita perlu pegang kalkulator pun kita dah tahu dah jumlah untung yang kita akan dapat ialah 20,000 campur lagi ekstra 200. Maknanya 20,200. Jadi setiap unit, ya, yang kita telah pun tampung kos tetap, kita dah akan dapati bahawa untung yang kita akan perolehi adalah bersamaan dengan margin sumbangan seunit. So kalau kita jual 502 unit basikal, maka kita akan dapat 400 unit ekstra. Ya, 400 ringgit ekstra. Maknanya 200, ya, ringgit margin sumbangan seunit darab dengan 2 unit ekstra. So jadi 400 ringgit lah masuk dalam poket kita. Sebab bila kita jual 2 unit basikal, kita akan dapat 1,000. 1,000 tu kita akan guna untuk bayar kos berubah 600. 1,000 tolak 600, kita akan dapat 400. Jadi berarti kalau kita jual 502 unit basikal, maknanya 2 unit tambahan, maka untung yang akan diperolehi oleh Racing Bicycle Company ni adalah sebanyak 20,400 ringgit. Ya, so itu adalah merupakan jalan ringkas, ya, untuk kita estimate berapakah anggaran, ya, peningkatan penurunan, ya, dalam angka untung, ya, sekiranya berlaku, ya, pertambahan di dalam unit jualan. Okey. So take note, ya, maknanya tiada peningkatan ni merujuk kepada anything additional, ya, yang kita jual, yang kita keluarkan tidak akan meningkatkan lagi kos-kos tetap kita. Alright. Okay, so each month, ya, Racing must generate at least 80,000 in total contribution margin to break even. Maksudnya ialah, ya, untuk pulang modal, kita kata pulang modal to break even, ya, pulang modal tu adalah untung bersamaan dengan kosong. Ya. Jadi untuk mendapat untung bersamaan dengan kosong, margin sumbangan mestilah sekurang-kurangnya 80,000 juga. So maknanya jualan tolak kos berubah dapat 80,000 margin sumbangan. So margin sumbangan tolak kos tetap. So kalau margin sumbangan 80,000, kos tetap pun 80,000, untung kosong. Itu yang dikatakan di sini. Each month, ya, Racing Bicycle, ya, must generate at least 80,000 contribution margin. So kalau dia dapat sekurang-kurangnya 80,000 margin sumbangan, maknanya dia dah selamat sebab dia dah dapat cover all costs. So anything extra, ya, maknanya anything extra than 80,000 untuk contribution margin will be a profit. So in this case, how much extra? 20,000 extra. Ya, 80,000 minimum amount of contribution margin. Dia dapat 100,000. So maknanya 20,000 extra. So 20,000 extra tu will contribute, ya, to profit sebab fixed cost will remain at 80,000. It will not go any lower. It will not go any higher unless, ya, you're talking about we are expanding our capacity, tambah mesin, tambah kilang dan sebagainya, then of course lah kos tetap akan meningkat. Jika tidak, kos tetap akan kekal pada tahap yang sama. Okay. Right. Okay, sebelum ini kita lihat Racing Bicycle menjual sebanyak 500 unit. Bila Racing Bicycle jual sebanyak 500 unit, ya, Racing Bicycle mendapat keuntungan sebanyak 20,000. Sekarang ni kita nak tengok, ya, bila mana Racing Bicycle jual 400 saja. So if Racing sells 400 units in a month, ya, so maknanya 400 units dijual, okay, it will operate at a break-even point. So break-even point ni bermaksud untung bersamaan dengan kosong. Okay, so jalan kira sama, ya. Maknanya harga jualan seunit darab dengan 400 unit yang dijual, kita dapat nilai jualan 200,000. Kos berubah seunit 300 darab dengan 400 juga unit yang dikeluarkan, maka kita dapat 120,000. Ya, so dalam kes ni nilai jualan ditolak dengan kos-kos berubah 120,000,
kita dapat margin sumbangan, instead of 100,000, kita dapat 80,000 sahaja. So, ini adalah senario di mana unit margin sumbangan bersamaan dengan kos margin sumbangan bersamaan dengan kos tetap. So, bila mana ya jumlah ya margin sumbangan bersamaan dengan kos tetap, kita akan dapat pulang modal. Sebelum ini, kita telah menyediakan penyata pendapatan pada tahap unit jualan 400 dan kita dapati bahawa pada tahap jualan 400 unit basikal, kita memperolehi pulang modal, ya, break even, yakni untung bersamaan dengan kosong. Jadi sekarang ni kita nak tengok, ya, kalau kita dapat jual 401, maknanya satu unit ekstra melepasi titik pulang modal. So, jadi titik pulang modal adalah merupakan satu titik di mana kita akan pulang modal. So, titik pulang modal tadi kita ukur dalam bentuk unit, yakni unit jualan. Ya, jadi unit jualan 400 itu adalah merupakan titik pulang modal, ya, dari aspek unit. Okay. So sekarang ni kita nak tengok, ya, if racing sells one more bike, meaning 401, ya, net operating income will increase, ya, by 200. Okay. So we plug in 401 multiply by 500, yeah, which is the sales price per unit. That will give us the total revenue of 200, yeah, 500,000. Yeah, 200,005, something like that. Okay, and then we have here, yeah, net operating income 200. So maknanya, ya, peningkatan di dalam untung. Ni untung lah, ya, daripada kosong untung. Jika kita jual 400, untung telah meningkat kepada 200. Untung yang meningkat kepada 200 ini adalah bersamaan dengan margin sumbangan seunit. Jadi bagi tiap-tiap unit yang kita jual tambahan melepasi titik pulang modal, iaitu 400 unit jualan, kita akan dapati bahawa, ya, untung akan meningkat sebanyak RM200 seunit ke atas tambahan jualan itu tadi. Okay. We do not need to prepare an income statement to estimate profits at a particular sales volume. So maknanya tak perlu kita nak sediakan penyata pendapatan lengkap lah untuk kita tahu apakah kesan, ya, terhadap untung, ya, maknanya anggaran kesan terhadap untung jika terdapat perubahan, ya, di dalam volume jualan. Simply multiply the number of units sold above break even by the contribution margin per unit. So macam contoh tadi, berapa unit above break even point? Ya, 1 unit above break even point, ya, sebab break even point adalah 400 unit. Kita jual 401, jadi 1 unit above break even point. Then kita multiply dengan contribution margin per unit. How much is the contribution margin per unit? The contribution margin per unit is 200. So 200 times 1, kita dapatlah peningkatan dalam untung pun 200 juga. Okay. So kita tengok contoh. Tengah pening. Okay. Right. So kita akan multiply the number of units sold above break even by the contribution margin per unit. If racing sells by 430 bikes, so how many units above break even point? 30 units. Ya, 30 unit, ya, melepasi unit-unit pulang modal. Its net income will be 6,000. Terus dapat 6,000. Ya, maknanya pertambahan dalam untung lah daripada kosong, yakni pada tahap jualan 400 untung kosong. Bila kita jual 430, untung meningkat menjadi 6,000. So cara jalan kiranya ialah berapa unit melepasi, ya, how many units, ya, units sold above break even, 30 units sold above break even. We are going to multiply that by contribution margin per unit. How much is the contribution margin per unit? 200. So 30 units multiplied by 200, then we get 6,000. That will be our increase in profit.
Senang, ya, tanpa without having to prepare a complete income statement, we can derive, at the answer, at the estimated profit figure. Okay. Okay, next we're going to look at CVP relationships in graphical format. Okay, so the relationship among revenue, cost, profit, and volume can be expressed graphically by preparing a CVP graph. So, maknanya kita nak lihat pertalian di antara hasil, kos. Pertalian antara hasil dengan kos ni akan menentukan untung. Ya, jadi kita juga akan melihat kesan, ya, volume, ya, ke atas ketiga-tiga ni. Okay, melalui graph. Ya. So, Racing developed contribution margin income statement at 300, 400, and 500 units sold. Okay. So, we're going to use this to prepare the CVP graph. Yeah. So, kalau kita masih ingat, bila kita prepare income statement at 500 units, kita dapat untung 20,000. Ya, sebab margin sumbangan lebih tinggi, ya, berbanding dengan kos tetap. Kos tetap akan kekal at 80,000, nampak ni. Ya. So next, kita juga pernah prepare penyata pendapatan at 400 dan kita tahu bahawa bila kita jual 400 unit, untung adalah bersamaan dengan kosong. Maknanya ini adalah titik pulang modal lah. 400 ni adalah titik pulang modal dalam unit. 200,000 ni adalah titik pulang modal dalam ringgit jualan. Ya, maknanya ataupun dalam nilai jualan. So nilai jualan 200,000. So kalau kita jual 200,000, kita akan dapat margin sumbangan 80,000 bersamaan dengan kos tetap. Maka untung kosong. Ya, so ingat, ya, titik pulang modal kita boleh lihat dalam dua bentuk. Satu adalah dalam unit, iaitu bersamaan dengan 400. Satu lagi adalah dalam nilai jualan, iaitu bersamaan dengan 200,000. Okey. Yang ketiga, kita akan sediakan margin sumbangan pada tahap 300 unit. Okey. So maknanya 400 ni maksimum, ya, untuk pulang modal. Bukan maksimum, minimum, ya, untuk pulang modal. Kalau lebih daripada tu, untunglah. Anything less than 400 will contribute to losses. So, kalau kita bandingkan 300 dengan 400, berapa unit kurang daripada unit pulang modal? 100 unit. So, 100 unit kurang daripada unit pulang modal. So, 100 darab dengan margin sumbangan seunit RM200, maka kita dapatlah jumlah kerugian 20,000. So, jalan kira dia sama dengan untuk melihat kesan untung bagi unit-unit melepasi unit pulang modal. So, untuk unit-unit kurang daripada unit pulang modal pun kita boleh guna juga. Ya, so perbandingan 100 unit kurang daripada unit pulang modal darab dengan margin sumbangan seunit 200, maka dapatlah jumlah kerugian. So, kenapa ni rugi ni? Sebab margin sumbangan kurang daripada kos tetap. So, rugi. Okay, so kita akan gunakan data ni. Kita nak plot 300, 400, 500 ni. Okay, dalam bentuk graph. Okay, in a CVP graph, unit volume is usually represented on the horizontal axis. Yeah, horizontal axis. Ni horizontal axis. So, kita ada unit 100, 200, 300, 400 sampai mana-mana lah dalam julat relevan yang sama. Bermula dengan kosong. Yeah, and dollars on the vertical y-axis. Ni dollar. Yeah, so bermula dengan kosong jugalah. Dan ikut skala kita lah berapa. Yeah. Okay, next we plug in our fixed expenses. So, we're going to plot that. So, kita tahu bahawa kos-kos tetap kekal, ya, pada tahap 80,000. So, ni 50,000, ni 100,000. So, anggaran lah. Sebab kita tak ada marker, ya, untuk graf ni. So, kita andaikan terletak di sini. So, at kosong pun kalau kita tak produce and sell anything, then kita punya fixed cost will still remain at 80,000. So, 100, 80,000, ya, 200, 80,000, sampai 800 pun 80,000 juga. Okay, so kita gariskan aja lah. So, ini adalah merupakan garis kos tetap. Okay, next kita akan plot garis jumlah belanja. So, jumlah belanja terdiri daripada belanja berubah dan juga belanja tetap.
Belanja tetap kita dah tahu ya, pada tahap 80,000. Kita produce kosong pun dah bermula dengan 80,000. Okey. So belanja berubah kadarnya adalah kalau 1 unit ya, 1 unit kos berubahnya adalah RM300. So maknanya kalau 100 unit kos berubahnya RM100 darab 300. So kita dapat 30,000. So 30,000 campur 80,000. So kita dapat dalam 110,000. Okey. Lepas tu katakanlah kita gerak kepada 400 unit. 400 unit ya, kita darab dengan kos berubah seunit 300. So kita dapat 120 untuk kos berubah. Tapi kita dah mula dengan 80,000. So 80,000 campur 120,000. Kalau kita plot, kita dapat 200,000 ya, untuk jumlah belanja. Ya, so maknanya ini adalah komponen daripada sini ke sini adalah komponen kos berubah sebanyak RM120,000. Lepas tu daripada titik ni ya, ke bawah adalah 80,000 iaitu komponen kos tetap. So kalau daripada titik ni sampai ke sini maknanya ini adalah garis jumlah belanja yang terdiri daripada kos berubah dan kos tetap. Okey. Dan kita boleh plot yang lain jugalah untuk mendapat ya, sampai setakat mana yang kita nak plot. Okey, next kita akan plot garis merah ni iaitu garis jumlah jualan ya, total sales. Okey. To plot this, we need to know the sales price per unit. So harga jualan seunit ialah RM500 seunit. So maknanya kalau kita jual 1 unit, nilai jualannya adalah RM500 lah. Okey, kalau kita jual 100 unit, nilai jualan kita 100 unit darab RM500. So kita dapat 50,000. So katakanlah kita plot pula untuk 400 unit. 400 unit darab RM500. So 5 times 4, 200,000. Ya, so kita dapat ni yang merah ni ya. So katakan bersamaan dengan 200,000. So for example kalau kita jual 600 unit, okey, harga jualan seunit 500, so 6 times 5, 30. So maknanya dia akan bersamaan dengan 300,000 nilai jualan. Ni katakanlah ni garis straight. Ya, so 300,000 sekiranya unit jualan adalah 600 unit. So macam itulah ya. So once kita selesai, dan kita boleh lihat ya area rugi dan juga area untung. Okey, titik pulang modal. Kita tahu bahawa titik pulang modal boleh dilihat dari aspek unit iaitu 400 unit. Ya, kita akan pulang modal. Kemudian dari aspek ringgit ya, iaitu RM200,000. So maknanya bila kita jual, nilai jualan RM200,000, kita pulang modal. Kalau kita unit yang kita jual ialah 400 unit, maka kita juga akan pulang modal. So kalau kita temukan kedua-dua ni, kita akan dapat satu titik di mana ya, yang merah ni garis apa? Yang merah ni adalah garis ya, jumlah jualan. Manakala yang hitam ni adalah garis jumlah belanja. So jadi bila jumlah jualan sama dengan ya, jumlah belanja, ya, ni jumlah belanja, maka kita break even. Kita pulang modal lah. Nampak ya? So di titik di mana the two intersect. So this is our break even point, 400 units or 200,000 in sales dollar. Okay. Now, bila kita nak lihat ya, area kerugian dan area keuntungan, so kalau kita tengok, ni kenapa rugi? Ya, sebab jumlah belanja, ni garis hitam ni, adalah jumlah belanja adalah lebih tinggi berbanding dengan jumlah hasil yang merah ni. So, ini adalah loss region. Okay. Manakala, okay, sebelum tu, kalau kita tengok ya, loss region ni adalah untuk unit-unit yang kurang daripada 400. Sebab titik pulang modal adalah 400. So, kalau kurang daripada 400, ini adalah area kerugian. Ya, so, ni area kerugian.
So kalau kita tengok pula untuk unit-unit melepasi 400, kita akan dapati bahawa garis jumlah hasil adalah lebih tinggi berbanding dengan garis jumlah belanja. Itu sebab kita dapat ya keuntungan ya untuk region ini. Okay. Okay, next kita akan teruskan dengan analisis kos volume untung dengan melihatnya kepada konsep-konsep CVP yang lain. Okay, so yang pertamanya kita nak highlight ya on contribution margin ratio ya ataupun nisbah margin sumbangan. Okay, so apa dia nisbah margin sumbangan? So the contribution margin ratio is CM ratio, which is CM is contribution margin, is equals to total CM divided by total sales. Ya, maknanya nisbah margin sumbangan adalah bersamaan dengan jumlah margin sumbangan dibahagikan dengan jumlah jualan. Ya, so the sales is the base. Ya, so kalau kita nak cari ratio, ya, the sales is the base. So kalau kita nak cari variable cost ratio, ni contribution margin ratio. Kalau nak cari nisbah kos berubah, kita akan ambil jumlah kos berubah bahagikan dengan jumlah jualan juga. Sebab jumlah jualan ni is 100%. Alright? Okay. So for racing bicycle company, the ratio is our total contribution margin. Ya, ini data, maknanya data pada tahap unit jualan 400. Ya, pada tahap unit jualan 400 kita break even, ingat. Ya, so bila kita break even, margin sumbangan kita adalah bersamaan dengan 80,000. Ya, manakala ya nilai jualan kita adalah 200,000. So 80,000 bahagi dengan 200,000 kita dapat 40%. Okey, yang ini kita ambil daripada data tahap jualan 400 unit. Okey. Okey, so kita dapat 40% ataupun 0.4 lah, 40 sen. Kita andaikan katakan jualan adalah RM1, ya, maka margin sumbangan adalah 40 sen. So kos berubah 60 sen lah. Yeah, so each $1 increase in sales revenue results in the total contribution margin increase of 40 cents. So maknanya kita andaikan kalau kita jual tambahan RM1, kita akan dapat margin sumbangan 40 sen. Sebab RM1 tu kita akan guna untuk bayar kos berubah 60 sen. So RM1 nilai jualan tolak kos berubah 60 sen, maka dapatlah margin sumbangan 40 sen. Okey, sebelum ini kita kira CM ratio berasaskan kepada jumlah margin sumbangan dibahagikan dengan jumlah nilai jualan. Ya, tapi CM ratio juga boleh ya dikira berasaskan kepada unit. Ya, so contoh dalam formula ni CM ratio is equals to unit CM ya divided by unit selling price pun boleh juga. Okay, so kita akan dapat jawapan yang sama. So for racing bicycle, okay, unit CM is RM200 divided by unit selling price RM500. That will give us 40 cents, yeah, ataupun 0.4 or 40%. Okay, so the same thing, each $1 increase in sales will result in a total contribution margin increase of 40 cents. Sebab kita andaikan kita jual, kita dapat RM1. Yeah, 60 sen adalah merupakan nisbah kos berubah. So kita bayar kos berubah, maka bakinya adalah 40 sen bersamaan dengan margin sumbangan lah, pertambahan dalam margin sumbangan bagi setiap unit yang kita jual. Okay, so ini adalah CM ratio dari perspektif unit. Okay, next kita akan mengaplikasikan nisbah margin sumbangan untuk melihat kesan ke atas margin sumbangan, ya, jumlah margin sumbangan. Okay, so kalau kita tengok data, ini adalah data penyata pendapatan pada tahap 500 unit basikal yang dijual, dan kita tahu bahawa pada tahap 500 unit kita dapat ya untung 20,000, yakni margin sumbangan bersamaan dengan 100,000. Manakala pada tahap jualan 400 unit kita pulang modal, ya, kerana margin sumbangan kita 80,000 bersamaan dengan kos tetap.
Okay. So sekarang ni kita nak bandingkan, ya, kita nak cuba fahami macam mana cara untuk mengira peningkatan dalam margin sumbangan ini apabila berlaku peningkatan di dalam jualan. So kalau kita tengok, ya, a 50,000 increase in sales. Ya, so maknanya jualan pada tahap pulang modal RM200,000 telah meningkat menjadi RM250,000 bila terdapat pertambahan di dalam volume jualan sebanyak 100. Tapi nisbah margin sumbangan kita hanya boleh guna untuk nilai ringgit sahaja, ya, ataupun nilai dolar. Unit tak boleh, ya. So CM margin ratio kita akan aplikasikannya terhadap pertambahan nilai-nilai ringgit yang melepasi ringgit pulang modal. So ringgit pulang modal 200,000. So terdapat pertambahan sebanyak 50, a 50,000 increase in sales revenue, and that results in 20,000 increase in contribution margin. Okay, so betul lah, ya. 80,000 pada tahap 400 unit jualan meningkat menjadi 100,000, ya, pada tahap 500 unit jualan. So 50,000 results in 20,000 increase. 50,000 increase in sales results in 20,000 increase in CM. Macam mana kita dapat? Ya, jalan kira yang mudah ialah kita ambil saja setiap ringgit yang melepasi ringgit pulang modal. Ya, setiap ringgit yang melepasi, ya, ringgit pulang modal, so 250,000 minus 200,000, and kita akan multiply dengan nisbah margin sumbangan. Multiply saja dengan nisbah margin sumbangan, terus dapat peningkatan di dalam margin sumbangan sebanyak 20,000. Tanpa perlu mengira, ya, ataupun tanpa perlu menyediakan penyata pendapatan lengkap. Sebab nak menyediakan penyata pendapatan lengkap ni very time consuming, ya. Kita perlukan banyak data, kita perlu kutip data dan sebagainya, tapi kita perlu membuat keputusan segera, ya, dan dengan memahami apa yang telah berlaku. Ya, jadi analisis perlu dibuat segera. So ini adalah merupakan jalan pintas lah, ya, untuk kita melihat, ya, kesan peningkatan margin sumbangan apabila berlaku peningkatan di dalam nilai jualan. Okey, seterusnya ini adalah merupakan subtopik, ya, dalam analisis kos volume untung yang dikenali sebagai what if analysis. Ya, jadi dalam persoalan untuk what if analysis ni memang akan senantiasa adalah, ya, what, ya, and if. Mana if? Ni if. Ya, what is the profit impact if? Ya, so it's known as what if analysis. Okay, konteks yang kita nak lihat di sini adalah changes in fixed cost and changes in sales volume. Okay, so kos berubah, tak terlibat. Ya, so kita ada kos tetap saja, perubahan dalam kos tetap. So macam mana kos tetap boleh berubah? Kita tengok nanti. Okay, and then sales volume. Okay, let's go through. So what is the profit impact if racing can increase unit sales from 500, ya, to 540? Maknanya increase in sales volume, ya, volume 500 units to 540 by increasing the monthly advertising budget by 10,000. Inilah caranya, ya, kos tetap telah berubah ke satu tingkat. Ya, so kos berubah asal berapa, ya? 80,000. So sekarang ni kita nak buat advertising. So bila kita buat advertising, pengiklanan, kita andaikan bahawa ramai, ya, bakal pelanggan ataupun pelanggan sedia ada yang dah lupa beli, dia akan ingat dan dia akan mulakan pembelian. So kita jangka bahawa jualan sekarang, jualan semasa 500 akan meningkat, ya, sebanyak 40 unit ekstra. Okay, jadi kos tetap pun daripada 80,000 kena tambah lagi lah 10,000 disebabkan oleh kos pengiklanan. Jadi what if analysis ni sebenarnya adalah untuk melihat sama ada patut ataupun tidak, ya, kita lakukan, ya, belanja tambahan untuk pengiklanan ini. Ya, so apakah kesan, ya, ke atas untung? That's why soalannya ialah what is the profit impact. Okay, so kita akan tengok kesan dia. Okay, we're going to look at the profit impact
when there's changes in fixed cost and sales volume. Okay, so kos tetap asal 80,000. Okay, kita lakukan aktiviti advertising, pengiklanan sebanyak 10,000, maka kos tetap kita yang baru adalah 90,000 lah. So ini adalah merupakan penyata pendapatan asal bila mana unit jualan adalah 500 unit. Okay, so pada tahap ini kos tetap adalah 80,000. Okay, so bila kita lakukan program pengiklanan, aktiviti-aktiviti pengiklanan, kita akan libatkan belanja tambahan sebanyak 10,000. Maka kos tetap meningkat daripada 80,000 menjadi 90,000. Dan kita andaikan bahawa dengan usaha pengiklanan kita, volume jualan juga akan meningkat daripada 500 kepada 540. Okay. So, sales increase by 20,000. So, betul lah, ya. Kalau kita jual 500 unit saja, kita dapat sales 250,000. Tapi kalau kita dapat jual 540, sales kita dah jadi 270,000. So, peningkatan sebanyak 20,000. But then, net operating income, kita tengok ya, net operating income asal 20,000. Ya, net operating income setelah kita libatkan belanja tambahan pengiklanan hanyalah 18,000 saja. So, there's a decrease. So, oleh kerana there's a decrease in net operating income, maka keputusan kita adalah untuk tidak melibatkan belanja pengiklanan tambahan. Ya, sebab 40 unit tambahan ini tidak berbaloi. Sebab peningkatan, bukan berlaku peningkatan dalam untung, malah berlaku kejatuhan. Ya. Okay, jalan kerja sebelum ini adalah merupakan jalan kerja yang panjang di mana kita perlu menyediakan penyata pendapatan lengkap pada tahap volume jualan 500 dibandingkan dengan pada tahap volume jualan 540 bagi mendapatkan kesan ke atas pendapatan operasi bersih. So, berikut adalah merupakan contoh di mana kita menggunakan jalan pintas ataupun jalan pendek dengan membandingkan kos dan juga margin sumbangan yang relevan sahaja. So, dalam kes ni kalau kita lihat kita membandingkan margin sumbangan, so di mana terdapat peningkatan di dalam margin sumbangan, contribution margin CM, iaitu daripada 500 unit kepada 540. So, therefore, there's an increase of 40 units. So, kita akan darab dengan margin sumbangan seunit, maka total increase in contribution margin is 8,000. Okay. Now, itu kita akan bandingkan dengan peningkatan di dalam lain-lain kos yang jika ada. So, dalam kes ni memang ada peningkatan kos tambahan iaitu kos tetap untuk pengiklanan sebanyak 10,000. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita bandingkan peningkatan dalam margin sumbangan dibandingkan dengan peningkatan di dalam kos tetap tambahan. Okay, so akhirnya kita dapat peningkatan kos lebih besar berbanding dengan peningkatan margin sumbangan. Maka dengan itu kesan ke atas untung operasi adalah penurunan sebanyak 2,000. Jadi hasil jawapannya sama seperti jalan panjang tadi. Tetapi teknik ini, kaedah ini adalah merupakan lebih mudah, lebih simplified dan lebih mudah difahami. Okey, contoh seterusnya untuk what if analysis kita ialah changes in variable cost and sales volume. So ada dua variable yang berubah di sini. Satu adalah kos-kos berubah, dan satu lagi adalah volume jualan. So again, as usual, what if? What is the profit impact if racing can use higher quality raw material, thus increasing variable cost per unit by $10. Jadi maknanya syarikat ini meningkatkan kualiti bahan mentah. Oleh itu harga bahan mentah telah meningkat sebanyak RM10. Okay. Dan diharapkan dengan peningkatan kualiti bahan mentah ini, it is able to generate an increase in unit sale from 500 to 580.
So ini adalah merupakan jangkaan peningkatan di dalam jualan. So objektif kita ialah kita nak lihat dengan melakukan peningkatan di dalam kualiti bahan mentah, kita jangkakan volume jualan meningkat, tapi at the same time kita nak tengok juga adakah keuntungan kita meningkat. So we are looking at the profit impact for these actions. Okay, so berikut adalah merupakan jalan kerja panjang di mana kita menyediakan penyata pendapatan penuh untuk 500 unit jualan dibandingkan dengan 580 unit jualan. Okay. So kalau kita lihat di sini, kos berubah kita asalnya adalah 300. Sekarang ni dah jadi 310. Kerana apa? Kerana kita meningkatkan kualiti bahan mentah. So kita andaikan bahawa bila kualiti bahan mentah meningkat, maka jangkaan jualan juga akan meningkat daripada 500 menjadi 580. Okay. So jalan kira untuk kos berubah kita adalah 580 didarabkan dengan 310. Maka dapatlah 179,800. Okay. So untuk unit jualan meningkat, maka hasil jualan juga meningkatlah sebab harga jualan kita akan darabkan dengan unit yang baru iaitu 580. So sales increase by 40,000. So macam mana kita dapat 580 multiply by 500. Harga jualan kita adalah 500. Sudah terdapat peningkatan sebanyak 40,000. Okay, and then net operating income increases by 10,200. So from 20,000 jadi 30,200. Sebab apa? Sebab contribution margin kita meningkat daripada 100 menjadi 110,000. Okay, so ini adalah disebabkan oleh volume. Namun begitu, margin sumbangan seunit berkurang. Kenapa margin sumbangan seunit berkurang? Sebab berlaku peningkatan di dalam kos berubah. So bila kos berubah meningkat, margin sumbangan seunit akan menurun. Okay. Namun begitu, kesan akhir adalah peningkatan sebanyak 10,200. Okay, for the shortcut solution, we are going to compare expected total contribution margin with higher quality component with the present total contribution margin. Okay, so expected total contribution margin with higher quality component is 580 bikes, multiply by 190 per bike. So nampak ni, margin sumbangan telah menurun daripada RM200 menjadi RM190. Kerana apa? Kerana terdapat peningkatan di dalam kos berubah. So kita dapat expected total contribution margin of 110,200. Okay, we are going to compare that with our current contribution margin. So we are only able to sell 500 bikes. That will be multiplied with our current contribution margin per unit, 200 lah. So kita dapat 100,000. So comparing these two, obviously yang baru ni lah expected total contribution margin bila kita tingkatkan kualiti bahan mentah adalah lebih tinggi berbanding dengan current ataupun present contribution margin. So a difference of 10,200, that will be the increase in contribution margin. Jadi keputusannya ialah kita akan meningkatkan kualiti bahan mentah kita kerana dengan peningkatan kualiti bahan mentah kita walaupun harga bahan mentah meningkat, kos berubah meningkat, margin sumbangan menurun, tetapi peningkatan di dalam volume jualan adalah jauh lebih tinggi, maka dapat menampung peningkatan di dalam kos berubah tersebut. Malah margin sumbangan telah pun jumlah margin sumbangan telah pun meningkat. Okay. Untuk situasi what if analysis yang seterusnya melibatkan changes in fixed cost, changes in sales price, and at the same time changes in volume. So 3 benda berubah. Alright. So what is the profit impact if
One cuts its selling price by 20 per unit. Okay, so harga jualan menurun sebanyak RM20. Increases its advertising budget by 15,000 per month. So ni kos tetap lah, meningkat 15,000 setiap bulan kerana pengiklanan. And the third, increases unit sales from 500 to 650 units per month. So it is expected that if we were to cut our selling price per unit, then more people will buy. And of course, coupled that with activities, advertising activities that we have done, our promotional activities. So we hope to increase our sales by 150 units. Okay. Okay, analisis menggunakan jalan kira panjang, iaitu berasaskan kepada penyediaan penyata pendapatan penuh untuk current sales dan juga untuk projected sales. So kita dapati bahawa projected sales kita meningkat by 150 daripada 500 menjadi 650 disebabkan oleh usaha promosi pengiklanan dengan penambahan kos tetap sebanyak 15,000 diikuti dengan penurunan harga. So biasanya bila kita turunkan harga itu juga merupakan promosi dan kita jangkakan jualan meningkat lah, volume meningkat sebanyak 150. Okay. Jadi akhirnya kita dapati bahawa sales meningkat by 62,000 daripada 250,000 kepada 312,000. Okay, dan pengiraan nilai jualan adalah RM480 harga jualan. Nampak harga jualan daripada RM500 jadi 480 sahaja disebabkan oleh potongan RM20. So kita akan darabkan dengan projected sales lah 650 units. So dapatlah 312,000 nilai jualan baru yang dijangka. Okay, kemudian fixed cost increase by 15,000. So bila kita lihat pada fixed cost asal 80,000 tapi kini dah bertambah 15,000 disebabkan oleh promosi pengiklanan. Okay, dan akhirnya net operating income increases by 2,000. Okay, so daripada 20,000 menjadi 22,000. Jadi berdasarkan kepada impact terhadap pendapatan bersih ni oleh kerana berlaku peningkatan, maka kita menyokonglah usaha ni, iaitu usaha meningkatkan kos tetap melalui promosi pengiklanan dan juga menurunkan harga jualan sebanyak RM20. Okay, so ini adalah jalan kira panjang. Okay. Untuk shortcut solution, kita akan membandingkan expected total contribution with lower selling price. Jangkaan margin sumbangan. So untuk jangkaan margin sumbangan, kalau kita lihat di sini, margin sumbangan seunit dah jadi 180 sahaja. Kerana apa? Kerana terdapat penurunan di dalam harga jualan. So, bila harga jualan menurun sebanyak RM20, maka margin sumbangan juga akan menurun sebanyak RM20. Tapi volume telah meningkat daripada 500 menjadi 650. Maknanya margin sumbangan seunit 180 ni akan diaplikasikan untuk 650 unit ini. So dapatlah jumlah margin sumbangan yang baru yang dijangka adalah sebanyak 117,000. Okay. So ini kita akan bandingkan dengan keadaan semasa yakni margin sumbangan semasa lah. So untuk margin sumbangan semasa, margin sumbangan seunitnya adalah 200 seunit, tetapi jumlah basikal yang boleh dijual hanyalah 500. Okay, jadi bila kita darab, kita dapat 100,000 sahaja. So kita akan bandingkan margin sumbangan yang dijangka dengan margin sumbangan yang semasa, maka kita dapat peningkatan di dalam margin sumbangan. Nampak? Peningkatan di dalam margin sumbangan kerana margin sumbangan semasa adalah lebih rendah.
Ya, yang dijangka adalah lebih tinggi. Okey, tapi belum habis lagi ya, masih ada lagi peningkatan kos tetap sebanyak 15,000. Jadi kita kena tengok ya, peningkatan margin sumbangan ini mampu ataupun tidak untuk menampung peningkatan ya dalam kos tetap ya disebabkan oleh pengiklanan. So kita lihat di sini ya mampu ya, sebab ya peningkatan margin sumbangan lebih tinggi berbanding dengan peningkatan kos pengiklanan. So akhirnya kita dapat jawapan yang sama lah. Ya, increase in net operating income by 2,000. So dengan itu usaha ini akan kita teruskan. Ya, kerana ia memberikan impact yang positif. Ya, malah yang lebih tinggi ya ke atas untung syarikat. Okay. Okay, what if analysis yang seterusnya melibatkan perubahan di dalam kos berubah, perubahan di dalam kos tetap dan juga perubahan di dalam volume jualan. Okay. So what is the profit impact if Racing pays a $15 sales commission per bike sold instead of paying salesperson's flat salary? Yeah, that currently total 6,000 per month. Jadi sebelum ini syarikat membayar gaji tetap ya 6,000 je sebulan. So maknanya ini adalah kos tetap lah ni, ya, flat salary. Tapi ditukar ya kepada skim baru, iaitu skim yang berasaskan kepada kos perubah. Ya, RM15 sales commission untuk setiap unit yang dijual. Ya, so maknanya dah berlaku perubahan ya. Sebelum ni gajinya adalah based on fixed cost, now dah jadi variable cost. Okay. And then volume increases unit sales from 500 to 575 per bike. So dijangka apabila diberikan motivasi ya kepada salesperson yang kalau lagi banyak mereka jual, maka lagi tinggilah ya upah mereka, kerana sekarang ni upah diberikan berdasarkan kepada jumlah unit yang boleh dijual. So dirasakan bahawa salesperson akan berusahalah untuk meningkatkan jualan. Jadi dijangka jualan akan meningkat daripada 500 menjadi 575. So kita akan tengok apakah kesannya terhadap untung. Okey. Untuk jalan kira panjang, ya, kita sediakan penyata pendapatan untuk tahap semasa 500 unit basikal yang dijual, ya, dan juga untuk tahap yang dijangka 575 ya, basikal. Okey. So kita dapati bahawa berlaku peningkatan lah ya dalam jumlah unit. Ya, ini yang kita jangka. Ya, so maknanya terdapat peningkatan yang kita jangka sebanyak 75. Okey. So disebabkan oleh itu dan usaha-usaha yang lain, kita dapati sales increase by 37,500 ya, sebab unitnya meningkat. Dan kita dapati bahawa ya harga jualan ya tak berubah. Ya, maknanya harga jualan masih RM500. So RM500 seunit kita darabkan dengan 575 ya, maka kita akan dapat 287,500 ya. So ini contoh di mana tiada perubahan ya dalam harga jualan, cuma volume jualan saja ya meningkat. Okey, perubahan yang seterusnya adalah variable cost ya, increase by 31,125. So kalau kita tengok kat sini, daripada sini variable cost asal adalah 150,000 meningkat menjadi 181,125. So macam mana ia boleh berlaku? Macam mana nak dapat 181,125 ni? Ialah kos berubah asal adalah 300. Ya, jadi sekarang ni commission adalah berdasarkan kepada RM15 setiap unit. Jadi kos berubah dah bertambah sebanyak RM15. So 315 kita akan darab dengan volume yang dijangka 575, maka kita dapatlah 181,125. Okey. Lepas tu kita dapati bahawa fixed cost pula menurun ya sebanyak 6,000. So daripada 80,000 dah jadi 74,000 sahaja. So ini adalah disebabkan oleh kita tidak lagi membayar upah ya 6,000 sebulan. Ya, maknanya upah tidak lagi berasaskan kepada kadar tetap, tetapi ia diasaskan kepada kadar berubah. Okey, so berlakulah penurunan di dalam kos tetap. Okey. Untung
So kita dapati bahawa untung meningkat sebanyak 12,375, iaitu perbandingan di antara 20,000 asal kepada yang dijangka 32,375. So of course kalau kita tengok kepada jawapan, kita setujulah dengan cadangan ini kerana ia akan meningkatkan untung sebanyak 12,375. Tapi ini jalan kira panjang, so mengambil masa untuk kita sediakan dan masa untuk kita mengumpul data. So kita akan lihat kepada jalan singkat ataupun jalan pintas. Okay. So untuk shortcut solution, kita akan seperti biasa melihat kepada margin sumbangan yang kita jangka apabila gaji staff dibayar berdasarkan kepada commission, yakni kos berubah. Okay, so bila mana kos berubah meningkat sebanyak RM15, maka margin sumbangan seunit juga akan menurun sebanyak RM15. So dia samalah bila kos berubah meningkat, margin sumbangan menurun. Bila harga jualan meningkat, margin sumbangan meningkat. Bila harga jualan menurun, margin sumbangan menurun. Bila kos berubah menurun, margin sumbangan meningkat. Tapi ini adalah contoh di mana kos berubah telah meningkat, mengakibatkan margin sumbangan seunit menurun. So kalau meningkat, kos berubah meningkat by RM15, maka margin sumbangan juga menurun sebanyak RM15. Okay, so kita akan darab dengan jangkaan volume jualan 575. So dapatlah jangkaan jumlah margin sumbangan sebanyak 106,375. So seperti biasa kita akan bandingkan dengan margin sumbangan semasa. So kalau margin sumbangan semasa, margin sumbangan seunit adalah RM200, tapi volume yang boleh dijual cuma 500. So kita darab, kita dapat 100. Dan kemudian kita akan membuat perbandingan margin di antara kedua-dua margin sumbangan inilah. So kita dapati bahawa jangkaan margin sumbangan adalah lebih tinggi daripada margin sumbangan semasa sebanyak 6,375. So incremental increase lah tapi kena ingat, kena tengok mampu ataupun tidak untuk kita bukan mampu dalam kes ni, it's not about mampu anymore. Kita juga ada penjimatan. Kita ada penjimatan apa? Kita ada penjimatan kerana kita tidak lagi membayar upah pekerja berasaskan kepada gaji tetap. So the changes in fixed cost, sebelum ni fixed cost kita senantiasa bertambah, tapi ini adalah contoh di mana fixed cost kita berkurang. So add salaries avoided if commission is paid. So maknanya kita dapat elak daripada alir keluar dalam bentuk upah tetap yang perlu dibayar. So tak perlu lagi dah. So dia merupakan penjimatan. So bila berlaku penjimatan, maknanya untung akan meningkat sebanyak mana yang kita jimat. Jadi kesan terhadap untung kita perlu tambah dengan penjimatan. Okay. So ini adalah peningkatan margin sumbangan dicampur dengan penjimatan disebabkan kita boleh elak kos tetap. Okey, maka akhirnya kita dapat baliklah 12,375 peningkatan dalam pendapatan operasi bersih, sama seperti jalan kira panjang tadi. Okey. Okey. What if analysis seterusnya involves change in regular sales price. Okay, so our normal sales price berubah. So kita akan tengok kat sini. If Racing has an opportunity to sell 150 bikes to a wholesaler without disturbing sales to other customers or fixed expenses, what price would it quote to the wholesaler if it wants to increase a monthly profit of 3,000. So ini adalah kes di mana dia menerima tempahan daripada wholesaler ni, okey, untuk menambahkan jualan lah, jualan kepada pelanggan sedia ada, dia masih boleh teruskan sebanyak 500 tu, tapi ini adalah merupakan tambahan jualan yang kita hendak jual kepada wholesaler tersebut. Jadi sekarang ni kita nak tentukan mungkin ada ruang di mana kita boleh ubah
ya harga jualan tersebut. So dia kata kat sini what price would it quote. Jadi kita nak cari harga lah, ya, to the wholesaler if it wants, ya, to increase monthly profit. So maknanya macam mana, ya, kita nak meningkatkan monthly profit. So maknanya kalau boleh kita nak make sure unit-unit 150 yang kita jual ni kepada wholesaler akan menyumbang, ya, kepada peningkatan untung bulanan sebanyak RM3,000. Okey, so ini adalah merupakan untung tetap bulanan yang kita kehendaki. Ya, jadi kita perlu kira untung seunit, ya, dengan membahagikan jumlah unit-unit yang akan dijual kepada wholesaler tersebut. Jadi kita dapat untung seunit adalah RM20. Ya, kos-kos berubah untuk racing bicycle ni adalah 300, ya, data asal kita. Okey, adalah 300. Jadi harga jualan yang kita perlukan mestilah sekurang-kurangnya 320. So kalau kita jual bike tersebut pada harga 320, ya, 320 tu kita akan guna untuk menampung kos-kos berubah 300. Jadi kita akan ada baki RM20 ni adalah bersamaan dengan untung. Kerana, ya, berdasarkan pada soalan, kos-kos tetap, ya, tidak ada sebarang peningkatan. Kos tetap asal yang RM80,000 tu dah memang ditampung oleh jualan biasa. So ini adalah merupakan jualan tambahan, ya, dan jualan tambahan ini tidak melibatkan sebarang pertambahan kos tetap. Maknanya harga jualan yang kita janakan itu hanya akan digunakan untuk menampung kos berubah sahaja. So kalau kita kira jumlah untung, ya, so 150 byte, ya, kita akan darabkan dengan harga jualan yang telah kita kira tadi. Okey, so maka kita akan dapat jumlah hasil jualan 48,000. Kita tolak dengan kos-kos berubah. So kos berubah kita adalah RM300, ya. So kita akan darab dengan 150 byte. So kita dapat 45. So akhirnya kita bandingkan hasil jualan dengan kos berubah, maka kita dapatlah 3,000, ya, seperti yang kita kehendaki, ya, iaitu pertambahan dalam pendapatan bersih sekiranya kita menjual 150 unit bike ini kepada wholesaler dengan harga 320. Okey, dengan ini berakhirlah penerangan bahagian 1, ya, bagi kuliah ke-13 untuk tajuk analisis kos volume untung. Terima kasih.